لا إله إلا الله محمد رسول الله عليه صلاة الله وآله والأحبة لا إله إلا الله محمد رسول الله عليه صلاة الله وآله والأحبة Shine your mercy like the sun and be gracious as the earth. Let your kindness come like biasa, ini aju alia, ini aju alia, ini aju alia. Ya haji, aju alia, aju alia. Kali sini batiska. Kada hasana kali. Aju alia lagi habis. Ada 10 kota ya haji. Yalah kakak ambil. Lagi satu. Aju alia ada 10. Lagi satu. Yalah lagi satu ya haji. Aju alia. Ini aju biasa. Ini aju alia paling bagus ini. Ini aju alia paling bagus. 1 kilo 70, 2 kilo 140, 3 kilo 150. 3 kilo 150. 2,5 Yalah. 10 riyal 2 kilo 130 riyal. Yalah haji kalau pemancing. Yalah haji kalau pemancing. Ini 1 kilo berapa? 30. Ambil, yalah bismillah. Sedikit. Yalah haji ambil. Aju alia lagi ambil. Aju alia lagi 3 kilo. Haji Malaysia 150 riyal. Ini aju alia. Murah ya haji, murah. Ini aju alia, murah ya haji. 3 kilo. Haji Malaysia makan halal. Jemaah Malaysia 1 kilo boleh makan. Ini aju alia, paling bagus ini. Ini 1 kilo 70 riyal. 3 kilo 150 riyal. Dan seterusnya tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah, kita akan melawat tempat bersejarah yang paling istimewa di Madinah Al-Munawwarah ini, iaitu adalah Jabal Uhud. Jadi tuan-tuan dan puan, apa cerita Jabal Uhud ni? Jabal Uhud ni banyak cerita tuan-tuan dan puan. Pada tahun 3 Hijriah, selepas perang Badar, kalau kita tahu bahwasanya perang Badar tu adalah perang yang amat dahsyat dan dimenangkan oleh Rasulullah SAW dan para sahabat. Selepas itu orang-orang kafir Quraisy Makkah dendam dengan Rasulullah dan para sahabat. Mereka pun membuat satu musyawarah tergempar macam mana untuk membalaskan dendam kepada Rasulullah dan sahabat. Maka tercetuslah perang Uhud ini. Alhamdulillah kita turun yang muda-muda tu. Kalau nak naik Bukit Ar-Rumah tu pun insya-Allah boleh, ataupun nak pergi ke kuburan para sahabat yang terkorban di perang Uhud tu, dia ada tempat di situ. Bolehlah kita berdoa sama-sama di depan kuburan tu untuk bersalam, assalamualaikum ya sahib Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Talib asadullah wa asadur rasul. Kita baca doa, kita baca Fatihah kat situ. Lepas tu baliklah
dialihkan ke tempat persesiaran lain, ke Masjid Qiblatain, insyaAllah. Jadi inilah suasana kota Madinah di tengah hari, ya. Keadaan dia tenang tetapi agak panas. Kalau lepas subuh suasananya sejuk, aman, damai dan tenang. Tapi kalau tengah hari macam ni, biasanya orang-orang Arab dia tak keluar. Dia keluar lepas asar ataupun lepas maghrib. Sebab tu nampak sepi kan? Sebab keadaan yang amat agak panas lah. Aiskrim. Makan Ria dia. Okey, kami di Jabal Uhud dalam pergerakan ke makam Sayyidina Hamzah yang syahid pada perang Uhud. InsyaAllah sudah sampai untuk doa kepada حن قلبي للمدينة. Depan kita ni, ini ialah Bukit Arumah. Sini dulunya ketika terjadi tercetus perang Uhud, maka Rasulullah SAW mengarahkan para sahabatnya sebanyak 50 orang, seramai 50 orang untuk berada di atas Bukit Arumah ni, ya. Dan Rasulullah SAW kata, jangan sekali-kali kalian turun walaupun kalian nampak musuh, ya, dah tak berdaya dan banyak harta di bawah bukit. Tetapi apa yang terjadi? Para sahabat ni kebanyakan tidak mengikuti apa yang diperintahkan Rasulullah SAW, hinggalah akhirnya Rasulullah SAW dan para sahabat kalah dalam perang Uhud ni. Apa hikmahnya yang kita ambil adalah kita kena taat kepada Rasul, Allah dan Rasul, walau apapun yang terjadi. InsyaAllah kalau kita taat kepada Allah dan Rasul, maka kita akan bahagia dan dunia akhirat, insyaAllah. Lebanon live in Australia, alhamdulillah. He Indonesia. Indonesia or Malaysia? I love Indonesia and Malaysia too much, wallah. From the bottom of my Have you been there heart. before? Have you been there? Of course, 3 times. To Malaysia. 3 times. Indonesia. If I wanted to spend my money, I spend it in Malaysia and this land. Not even Lebanon. Okay. Wallah, beautiful people. Thank you, madam. Mashallah. Wallah. Salam alaikum. حن قلبي للمدينة لرسول الله فاقتفى القلب حنينا طالبا لقيا. Untuk bukit ke mana? Pada perang Uhud. Alhamdulillah tempatnya menarik, dingin. Cuaca pun amat tak panas dan tak sejuk. Dengan angin sepoi-sepoi basah, nyaman di atas bukit ni. Okey, foto. Lah foto lah.
حن قلبي للمدينة لرسول الله فاقتفى القلب حنينا طالبا لقياه يا طيبة الأنوار لي شوق تبعت هداه يا طيبة الأنوار لي شوق تبعت هداه شوق تبعت هداه ارتقينا للمعالي والخطى ازدادت حنينا إذ تراءت كالخيال روضة الهادي نبينا ارتقينا صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم أسد الله وأسد الرسول صلى الله عليه وسلم. بقلوب مستكينة نهجنا النبراس يهدي. Kepada perempuan yang dirahmati Allah, di depan kita tu ada dua menara warna putih juga. Kalau Masjid Quba tadi dia 4 menara. Kalau Masjid Qiblatain 2 menara. Dia nak mengisyaratkan kepada kita bahawa masjid ni adalah 2 kiblat. Ada yang tanya, Ustaz, adalah kita kiblat yang mengarah ke Baitul Maqdis tu? Sudah tak ada. Nama saja masjid-masjid Qiblatain, tapi sekarang ni masjid mihrab yang kiblat yang mengarah ke Baitul Maqdis tu dah dipadamkan, dah dimansuhkan, dah tak ada dah. Yang ada sekarang ni kiblat mengarah ke Masjidil Haram ni sebelah kanan kita. Dulu sebelum pandemik bolehlah turun, ada juga jemaah yang menyempatkan diri untuk solat sunnah tahiyatul masjid dalam masjid ni. Tapi sekarang ni tengah diubah suai, mungkin dia nak besarkan untuk menambah kapasiti solat berjemaah dalam masjid ni. Okey, lepas ni kita pergi Masjid Sabah. Masjid Sabah bisa masuk turun. Turun rasanya lalu je lah kita. Sebelah mana ada jemaah seturunnya. Sebelah kanan kita. Memang tengah ubah suai lah. Ini perkampungan disebut dengan perkampungan Masjid Qiblatain. Yang depan kita ni juga masjid berwarna putih, sama dengan Masjid Quba dengan Masjid Qiblatain warnanya. Cuma dia ni agak besar lah berbanding Masjid Qiblatain, dan dia ada 2 menara juga. Masjid ni disebut dengan Masjid Al-Fatah ataupun Jalan Fatah. So apa yang terjadi dekat sini tuan-tuan dan puan adalah terjadinya perang Al-Ahzab, perang Ahzab. Kalau kita baca Al-Quran maka ada surah Al-Ahzab kan. So sebab di situ diceritakan peperangan Al-Ahzab. Rasulullah SAW kalau kita nampak bukit yang di belakang masjid ni pernah meminta kepada Allah Subhanahu Wa Taala supaya dibagi kemenangan di dalam peperangan Ahzab tu. Walaupun ketika itu pasukan Rasulullah SAW amatlah sedikit berbanding pasukan orang-orang kafir. Tapi bila doa Rasulullah SAW dikabulkan Allah Subhanahu Wa Taala, maka Allah menurunkan hujan dan angin yang amat kuat sehingga pasukan orang-orang kafir Quraisy, orang-orang kafir itu porak-poranda dan tak sempat pun melawan Rasulullah SAW. Dan ada lagi satu cerita yang mengatakan bahawasanya ketika perang Ahzab tu Rasulullah SAW memanggil Salman Al-Farisi. Dia yang dengar tak nama Salman ni? Dan beliau meminta untuk pandangan daripada Salman Al-Farisi, apa sebenarnya yang akan taktik yang akan dibuat untuk mengalahkan orang-orang kafir yang lebih banyak bilangan pasukannya berbanding pasukan Rasulullah SAW. Maka Salman Al-Farisi pun bercerita kepada Rasulullah, ya Rasulullah,
musuh hendak memerangi kami, hendak datang menaklukkan kota kami, maka kami akan menggali parit. Dulu tempat yang kita tadi traffic light yang kita singkat tadi yang berhenti itu adalah parit. Kedalamannya 10 hasta, tuan-tuan dan puan, dan lebarnya 9 hasta. Jadi itulah yang digali oleh Rasulullah SAW dan para sahabat. Dan dengan izin Allah, alhamdulillah, peperangan Ahzab itu dimenangi oleh Rasulullah SAW dan sahabat Rasulullah SAW. Beginilah tuan-tuan dan puan suasana Madinah Al-Munawwarah di keadaan panas terik. Tapi sebagaimana yang saya sampaikan, Rasulullah SAW bersabda, sesiapa yang sabar atas panasnya Madinah, maka dia akan dijauhkan daripada panasnya azab api neraka, insya-Allah. Jadi kita jangan cakap panas, sejuk. Kita banyakkan sabar dan bersolawat ketika berada di Madinah Al-Munawwarah ini. Tengok ni tuan-tuan dan puan, sebelah kanan kita ada bangunan terbuat daripada batu yang menyatu dengan bukit tu. Itu adalah bangunan rumah-rumah orang Badui, orang-orang lama di Madinah ni, orang-orang asli Madinah. Tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah, besok ni insya-Allah lepas zuhur, lepas makan tengah hari, kita akan bergerak daripada Madinah menuju Makkah. InsyaAllah lepas Isyak nanti saya akan bagi taklimat lah untuk atur acara perjalanan kita ke Makkah. Dan adalah sikit juga saya buat kursus season 2 itu yang kedua, supaya lebih memantapkan lagi persediaan kita melaksanakan ibadah umrah. Mungkin ada sebahagian jemaah yang dah lupa rukun wajib ketika melaksanakan ibadah umrah, tawaf, sa'i. Ini yang saya